Apabila seseorang itu menggunakan tangkal, aziman ataupun wafa, maka iblis dan jin melihat ia sebagai satu peluang untuk menyesatkan mereka ini. Seorang pesakit datang kepada saya bercerita tentang didatangi oleh orang yang pelbagai bentuk dalam mimpi dan kadang-kadang bukan mimpi, reality. Saya bertanya kepada dia, seorang wanita tua, apa yang boleh saya bantu? Maka dia bercerita tentang sesuatu yang generasi hari ini mengentengkannya, mengkesampingkannya. Tetapi benda itu wujud pada hari ini. Apa dia, tuan-tuan? Pernahkah tuan-tuan dengar apa itu besi kursani? Apa itu alin telur emas? Apa itu gading gajah mati beraga? Apa itu susuk emas? Apa itu sanggul emas? Apa itu kerambit emas? Dan pelbagai bentuk yang disimpan oleh wanita tua ini. Maka ia memberitahu saya, Ustaz Azmi, macam mana untuk saya menghadapi masalah ini kerana tak boleh tahan. Dulu semasa usia muda, ya, saya boleh menanganinya. Tetapi hari ini sudah tidak boleh. Maka tuan-tuan, ada sedikit ilmu, maka kita kumpulkan barang-barang tersebut dan kita pulangkan ke alam ghaib. Maknanya, tuan-tuan, perkara sesuatu benda yang diambil daripada dunia ghaib. Ya, itulah yang hendak kita bincangkan pada hari ini, tuan-tuan. Di mana sesuatu perkara yang wanita tua ini menganggap ia sebagai tangkal, sebagai azimat dan sebagai wafa, tetapi akhirnya memakan diri dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, hari ini kita akan bincangkan satu tajuk seperti yang saya sebutkan tadi, tangkal, azimat ataupun wafa. Tuan-tuan sekalian, ramai orang yang mempelajari ilmu tangkal ini, sama ada dengan orang yang nyata nampak kita berguru dengan orang itu, atau melalui proses pemujaan, ya, atau mengambil daripada alam ghaib sesuatu perkara yang bukan dunia kita hari ini, bukan dunia sebenar hari ini. Mereka percaya bahawa tangkal ini akan memberi tuah dan perlindungan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, tangkal ini dia pelbagai bentuk, ya. Ada yang bentuk permata, ada yang berbentuk patung, ada yang berbentuk shilling, ada yang berbentuk batu petir, ada yang berbentuk cincin, ada yang berbentuk selendang, ada yang berbentuk lipatan kertas, ada yang berbentuk tulang, ada yang berbentuk haiwan dan macam-macam lagi. Tuan-tuan, ada juga tangkal ini dalam bentuk ucapan. Ya, dalam bentuk ucapan, mentera tertentu untuk mempengaruhi seseorang itu. Maka tuan-tuan, umumnya tangkal ini terbahagi kepada dua jenis. Ya, dua jenis. Satu, tangkal yang ditulis ayat-ayat Al-Quran, ada yang suku, ada yang separuh dan sebagainya. Ada juga menggunakan nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan juga doa-doa, ya,
tetapi telah dipesongkan. Ada juga yang bukan ayat-ayat Quran, tetapi merupakan kumpulan-kumpulan huruf Jawi dan jampi serapah yang berbentuk tulisan Jawi seperti ayat Al-Quran. Ya, tuan-tuan, ada juga tangkal yang lebih kepada yang kedua bentuk logam. Apa dia, tuan-tuan? Keris, paku, jarum, ya tuan-tuan, tahi besi, kuku harimau, air mata ikan duyung, batu akik, ya, kain kapan, geliga itu, geliga ini, dan macam-macam lagi situasi, tuan-tuan. Benda itu ada, tetapi telah dipuja, telah disalahgunakan. Maka tuan-tuan, kita ke topik seterusnya. Maksud saya, kita terus ke apa itu tangkal dari sudut agama. Tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, tangkal azimat wafa dari perspektif Islam. Islam sangat-sangat melarang penggunaan tangkal azimat wafa berdasarkan riwayat hadis Imam Ahmad dan Abu Daud. Sesungguhnya jampi-jampi dan tangkal-tangkal juga tiwalah itu syirik. Maka jelas menunjukkan apa juga bentuk tangkal, apa juga bentuk wafa, apa juga bentuk azimat tidak boleh digunakan kerana ia membawa kepada syirik. Ini kerana mereka yang menggunakan tangkal ini, tuan-tuan, ya, menetapkan kebergantungan mereka ini kepada objek tersebut dan bukannya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan akan mengampunkan dosa selain itu. Ya, dan itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maka sesungguhnya orang itu telah melakukan dosa besar. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, janganlah kita dijanjikan oleh tangkal, oleh azimat, oleh wafa, sama ada dalam bentuk orang yang memberi itu nyata ataupun dalam bentuk gaib, kerana perkara-perkara itu adalah dilarang dalam Islam. Apa yang dijanjikan adalah fata morgana. Maka pengamal-pengamal, mereka-mereka yang telah ada situasi ini, maksud saya mereka yang memakai tangkal, memakai azimat di pinggang, di lengan, di leher dan sebagainya, tuan-tuan, ia merupakan satu kesilapan besar, tuan-tuan, di mana apabila tiba saat dan masanya nanti, tuan-tuan sudah tidak boleh bawa benda itu kerana benda itu adalah daripada golongan syaitan dan jin, tuan-tuan. Hari ini, kesempatan ini saya bercerita berdasarkan pengalaman pesakit-pesakit ini. Mereka memberitahu dulu mereka kebal. Dulu mereka boleh membaca masa depan, boleh menilik. Dulu mereka sangat kuat dan sebagainya. Tetapi akhirnya hari ini mereka sendiri tidak boleh handle masalah mereka itu. Sakit dan menjadi sakit yang amat-amat sukar untuk diubati, tuan-tuan. Apabila seseorang itu menggunakan tangkal, azimat ataupun wafa, maka iblis dan jin melihat ia sebagai satu peluang untuk menyesatkan mereka ini. Kerana apa? Kerana ia telah bergantung kepada sesuatu objek yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, situasi ini, ya, di tahun 2020 ini, perkara ini masih berlaku dalam masyarakat kita. Dan saya melihat sendiri bagaimana, ya,
Benda-benda yang tidak sepatutnya ada pada kita, ada. Perkara-perkara daripada dunia lain diambil menggunakan perantaraan ataupun pemujaan ataupun pertapaan, diambil kononnya memberikan manfaat kepada mereka. Ya, untuk seketika. Tetapi kesannya tuan-tuan amat-amat buruk kepada diri kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi tuan-tuan, jangan kita melakukan sesuatu perkara yang dijanjikan fata morgana. Perkara-perkara pelik ini tuan-tuan, ya, indah khabar dari rupa. Maka saya rasa cukup sekadar ini dahulu. Dalam topik ini kita bincangkan pada hari ini. Sekiranya perkara yang saya sebutkan ini mendatangkan sedikit manfaat, faedah kepada tuan-tuan, maka kita sebarkan perkara yang baik ini kepada rakan-rakan supaya berhati-hati. Sekiranya ada menyimpan sesuatu yang tidak sepatutnya, maka kita pulangkan semula. Maka kita kembalikan semula. Maka kita putuskan segera, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Sekiranya perkara ini tidak ada, maka saya tidak akan cerita situasi ini. Tetapi ini adalah berdasarkan pengalaman, perjalanan melakukan rawatan, maka pelbagai kisah-kisah pelik berlaku dalam masyarakat kita yang tidak termasuk di akal kita. Antara yang besarnya tuan-tuan, masih wujud lagi pada hari ini generasi-generasi yang kononnya moden ini masih pergi ke kubur keramat, masih pergi melakukan pemujaan, masih pergi melakukan pertapaan dan sebagainya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, bukan mudah kalau sudah terkena penyakit, sakit dan sebagainya. Maka mencegahnya itu lebih penting. Maka tuan-tuan jangan terjerumus dalam situasi alam ghaib, kerana alam ghaib ini perlukan ilmu yang tinggi untuk kita berhadapan menghadapi situasi itu, tuan-tuan. Alang-alang orang kata, tak usah, orang Perak ada, tak usah. Koma tak usah buat kerja yang bukan-bukan. Begitu, tuan. Maka kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya tidak ada niat apa pun. Saya hanya ingin berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan. Ya. Semua yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada saya, kelemahan ilmu saya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi